Salam dan salam sejahtera, dan saya nak pergi ke isu panas hari ini yang mana saya lihat di media kenyataan bahawa Menteri Sekat Ridwan T jadi penulis Forum Perdana TV1. Daripada apa yang saya lihat daripada sini, yang mana Forum Perdana Hal Ehwal Islam bertajuk Seluas Angkasa yang sepatutnya disiarkan di RTM1 tidak diteruskan dengan penulis asal, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Dan dikatakan pembatalan ini disebabkan oleh arahan pihak tertentu, iaitu menteri. So apabila perkara ini berlaku, so saya pergilah ke Facebook Muhammad Ridwan T. Abdullah ni. Dan daripada apa yang saya lihat di sini, kenyataan yang dikeluarkan, boleh kita katakan Ustaz Muhammad Ridwan T. Abdullah ni, dia seolah-olah bermain politik. Jadi pada saya, kalau kamu rasa nak jadi orang politik, tidak payahlah menggunakan platform agama. Tidak payahlah seperti mana yang kita lihat, contohnya pemimpin PAS. Mereka ahli politik yang mana memperjuangkan Islam dengan cara mereka, tetapi tidak nak menggunakan alasan agama ini untuk kamu berpolitik pula. Jadi ini yang berlaku di negara kita ini. Saya harap pihak-pihak berwajib, contohnya Menteri KDN, orang-orang seperti ini perlu kita semak dan perlu kita lihat latar belakang mereka, kerana saya sebelum-sebelum ini juga melihat Muhammad Ridwan T ini banyak dikeluarkan kenyataan-kenyataan yang pada saya melibatkan isu perkauman dan agama. Dan seolah-olah beliau sendiri tidak sedar bahawa keturunan beliau sendiri itu. Saya tidak nak main isu yang melibatkan kaum, melibatkan bangsa, tetapi sebagai anak muda yang inginkan demokrasi politik itu, saya lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh orang seperti Muhammad Ridwan T ini ada resisnya terlalu banyak yang dia cuba mainkan, dan dia juga terlalu ke dalam politiknya untuk dilihat adakah dia ini seorang penganalisa politik, adakah beliau ini nak menjadi seorang ahli politik. Jika nak, ya teruskan masuk ke dalam komponen bersatu ke, komponen PAS ke, supaya jelas, supaya yang mana kita lihat pemimpin-pemimpin PAS kita boleh kritik dan mereka juga boleh mengkritik kita dengan cara politik. Jadi kalau seorang ustaz seperti ini menggunakan landasan agama untuk dia ke politik yang mana kita tahu dia ustaz, dan dia bermain dengan sentimen kaum dan agama di Facebook seperti ini, maka patutlah pun kalau Menteri Agama sekat. Apa yang berlaku ni juga pada saya bukan sahaja disekat oleh RTM, tetapi saya harap Sabah dan Sarawak sekat kemasukan orang seperti Muhammad Ridwan T. Abdullah ni. Kerana ini amat sensitif, amat berbahaya jika dibawa ideologi ataupun propaganda yang ada kepada seorang yang seperti ini, yang ada pengaruh seperti ini. Jadi ini yang saya lihat. Dan saya lihat kenyataan-kenyataan yang dia keluarkan daripada Facebook beliau. Yang saya lihat di sini, yang mana Facebook beliau mempunyai 118k follower. Dan kenyataan pada 8 Mei, kalau kita tengok ya, saya lihat kenyataannya yang terkini, yang mana saya pergi kepada bulan Disember ya, yang terakhir. Kalau kita lihat pada 8 Disember, dia cakap apa tahu? Rakyat Malaysia tidak terima pelacuran politik. Dan dia juga mengatakan PH kena terima kekalahan di Padang Serai. Rakyat memilih, ambillah pengajaran. Tidak timbul soal sentimen agama dan perkauman yang dimainkan. Rakyat matang, begitu juga matangnya untuk membuat keputusan tanpa mudah terpengaruh. Lagipun PH telah menukar strategi di saat akhir memilih calon Melayu Islam, walaupun sepatutnya calon diketengahkan adalah bukan Melayu India, seperti calon sebelum ini yang memenangi kawasan tersebut. Isu utama yang perlu difikirkan adalah rakyat Malaysia tidak dapat menerima apabila politik dilacurkan. Jadi dia mengkritik tindakan Pakatan Harapan waktu itu, dan pada saya beliau berhak kerana hak beliau, tetapi kritikan kamu ini menjurus ke arah parti lain. Kamu bukan bebas mengkritik, maksudnya kamu tidak menyokong mana-mana parti. Yang kita lihat adalah dia lebih kepada Parti Bersatu, lebih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Perikatan Nasional itu sendiri. Ini yang perlu kita lihat. Dan apa yang dia kata di sini, ini adalah satu mesej jelas yang disampaikan kepada PRN 5 negeri tidak lama lagi, dia kata. Ini melibatkan Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah.
Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan yang dia keluar. Dan apalagi yang kita lihat seolah-olah resis di sini. Proses pencinaan semakin serius bila dilantik Otra Kiasu ke jawatan strategik. Jadi apa yang dia maksudkan seperti ini? Ini adalah satu yang dilihat oleh kita sebagai perkauman dan mainkan isu agama. Sedangkan proses pencinaan, beliau sendiri Muhammad Ridwan T. Abdullah, jelas kita tahu dia pun Cina juga. Jadi kenapa nak mainkan isu perkauman? Sebab tu saya kata, orang seperti ini jangan suruh pijak ke Sabah Sarawak. Saya harap bagus juga Sabah Sarawak ada kuasa MA 63 dan mementeras orang-orang seperti ini jangan bagi masuk. Semua hidup jangan masuk Sabah Sarawak. Memang seresisnya. Dan kita lihat kenyataan dia. Kenapa tidak tidak diberi ruang untuk berada di RTM berkenaan dengan isu agama. Kerana masalah yang seperti ini. Kerana kita tengok, siaran langsung itu adalah bual bicara agama. Forum perdana hal ehwal Islam bertajuk Seluas Angkasa. Lepas itu kenyataan dia di Facebook berkenaan dengan politik. Berkenaan dengan isu melibatkan perkauman. Melibatkan agama. Dan beliau sendiri adalah seorang Cina yang kita tengok Muhammad Ridwan T. Abdullah. Jadi kenapa perkara ini? Saya tidak ada lah isu pribadi ke isu agama, isu kaum. Tetapi kenapa dia disekat? Kerana Facebook dia sudah jelas kita lihat memainkan sentimen perkauman dan agama. Jadi apa lagi yang dia ada di Facebook dia ni? Selagi berpecah kita terus jadi pengemis politik Otra Kiasu. Apa maksudnya? Jadi, apa lagi yang dia keluarkan di Facebook beliau? Teramat bodoh jika sengaja beli raduan PH kembali memerintah. Apa maksudnya? Jadi, alasan yang mana apabila disekat ini, yang mana beliau rasa tertindas, beliau kena sendirilah menjawab. Kerana apa yang dia keluarkan di kenyataan media dia, di Facebook beliau, akan dilihat. Dan followernya begitu banyak. Follower dia bukan sedikit. 100 lebih ribu orang. Jadi, kenapa kita nak main isu sentimen agama dan kaum jika kita bukan orang politik? Jika dia mau jadi orang politik, silakan join terus parti. So, rakyat tidak terkeliru. Ini dia mengelirukan rakyat dengan dia sebagai seorang ustaz. Lepas itu dia bermain sentimen perkauman. Lepas itu memang dihalanglah oleh RTM, oleh menteri. Karena kita nak kerajaan yang ada hari ini, kerajaan perpaduan hari ini, jangan kita bermain sentimen kaum dan agama ini. Jadi kalau saya sebagai anak muda, saya contohnya, hari ini sebagai ketua penerangan PKR Sarawak, kalau ada yang seperti ini, saya akan menjawab di negeri saya tidak nak. Jadi kenapa saya menjawab isu ini? Kenapa saya membuat ujahan tentang isu ini? Kerana saya tidak nak ustaz berpolitik tanpa berlandasan. Maksudnya seperti dia ni. Kalau dia betul-betul nak ke ahli politik, masuk parti. Jadi kita jelas dan kita tahu. Jadi tidak ada isu nak dijemput atau tidaknya di sini. Sekarang ni, dia seorang ustaz, seorang profesor, yang mana kita tahu dia ni ustaz. Bukan orang politik. Tetapi kamu di Facebook bermain sentimen ini. So, pada saya, lepas ini, Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. ni, lebih baik menjadi seorang ahli politik dan bertanding jadi calon supaya kita tahu kamu nak menjadi ahli politik. Jadi tidak payah lagi nak cerita tentang dihalang oleh RTM, tidak dihalang kerana program ini melibatkan program agama yang mana kita tidak nak campur aduk. Jadi dia sebagai seorang ustaz sepatutnya faham di situ. Kenapa nak campur adukkan politik kamu dengan kerjaya kamu sebagai ustaz ataupun seorang profesor? Kalau nak, masuklah. Macam kami ini, ahli politik. Jadi, bermainlah politik. Tidak ada orang akan marah. Jadi, tidak ada isu perkauman, tidak ada isu agama bermain di situ. Jadi, orang seperti ini pada saya, betul yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan patutnya perlu dia siasat juga oleh Menteri KDN. Jangan bagi ruang kepada perkara-perkara seperti ini. Kerana inilah barah yang akan menjadi barah yang besar di dalam kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu pas menggunakan perkara yang sama lah. Dia sedikit-sedikit dia meracun. Akhirnya menggunakan sentimen agama dan pergi ke perkauman. Dan akhirnya tumbang kerajaan yang susah rakyat. Bukan orang seperti Muhammad Ridwan T ini yang susah. Yang kita susah. Mereka dia dah makan gaji berpuluh-puluh ribu mungkin.
Siapa yang bayar? Nah, fikir sendiri. Kerajaan Malaysia yang bayar. Duit siapa? So, benda-benda ni semuanya tak payahlah. Mereka-mereka ni nak cakap banyak. Fikir sendiri. Rezeki daripada mana? Lain kalau dia ni buat bisnes. So, itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.